dalam mimpi. Di dalam itu sedang juga kami sabang itu apa itu kan Lampu ni? Lampu. Dia silau. Lampu. Okey. InsyaAllah kita ke majlis pengajian kita malam ni dengan sama-sama baca kitab Ilahatul Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam. Sya'ulahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Atau kama qala Rasulullah. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur wa ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi malam ni dalam kata PKPB ni. Jadi mudah-mudahan pengajian kita malam ni insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi kita dalam pengajian ilmu ni, hari itu tak dibenarkan kuliah kan, ini dah dibenarkan semula. Pulanglah kepada masing-masing surau-surau lah. Ada masing-masing surau yang meneruskan kuliah, dia menangguhkan, walaupun SOP menyatakan boleh, tapi ada yang berani, ada yang tak berani lah. Ada yang berani, ada yang tak berani. Banyak juga tempat-tempat yang saya mengajar semuanya ditangguhkan kuliah lah. Jadi alhamdulillah di sini meneruskan pengajian kita di kitab Qalbun Salim kan. Muka surat apa tu? 77 78 lah. Muka surat pasal 4 lah. Sini 78. Saya punya 78. Betul
Saya punya muka surat 78 pasal yang keempat, Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, pada menyatakan perut, batnun ataupun perut lah. Batnun mana perut. Batnun perut kan, zahrun belakang, ainun mata kan, sinun gigi. Sinun gigi, betul tak? Baik, insyaAllah. Jadi kita sambung syarah kitab Penawar Hati ini. Kitab Penawar Hati dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Al-Mandili. Kitab ni kitab turas lah, kitab lama punya, kitab lama. Okey, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Mandili, orang Mandili lah. Jadi Ustaz Muhadir Jujur ni dia syarahkan, dia huraikan lah lebih jelas, lebih terperinci berkenaan dengan tajuk-tajuk yang terdapat dalam ini. Jadi tajuk ini lebih kepada, kitab ni lebih pada tasawuf ataupun dalam bab sufi lah, bab sufi, bab akhlak dan sebagainya. Kerana kita ni tak cukup hanya sekadar kita belajar fiqh atau tauhid tanpa kita belajar tasawuf ataupun bab-bab akhlak inilah. Tak guna kalau kita ilmu banyak, kita ilmu tinggi tapi tidak ada adab, tidak ada akhlak dan sebagainya. Baik. Jadi malam ni kita lihat pasal yang keempat pada menyatakan perut, kebaikan perut yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daril amin. Ketahuilah Allah Ta'ala telah menjadikan perut untuk beberapa kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan perut untuk beberapa kebaikan dunia dan akhirat. Antara kebaikan yang berkaitan dengan dunia ialah dapat merasakan kelezatan makanan dan minuman serta kepuasan ketika melakukan hubungan suami isteri lah. Suami isteri yang ada suami, yang ada isteri lah. Yang tak ada, nak buat macam mana? Betul tak? Jadi kebaikannya ialah dapat merasakan kelezatan makanan. Sebenarnya lazat tu kat mana ke? Dalam perut ke kat mulut je? Makanan yang kita makan tu, lazat itu kat mana? Tekak kan? Tekak je lah. Kat tekak je. Habis kat tekak tu dah tak ada rasa apa ke dah. Sebab kat tekak kita ni dia ada macam perasa-perasa lah. Lidah kita ni ada perasa, kan? Pahit, manis, masin, tawar, kan? Pedas dan sebagainya lah. Ada orang suka makan pedas, ada orang suka tak suka pedas. Ada yang suka manis-manis je, tak manis tak nak, sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan perut. Cuma perut kita ni satu lah. Ada siapa yang perut lebih daripada satu? Ada tak? Tak ada kan? Semua perut satu. Tapi binatang dia ada banyak perut lah. Binatang ada banyak perut. Binatang ada berapa perut? 4 perut dah. 2 binatang lah. Macam lembu tu banyak perut dia. Perut babat ada, perut kitab-kitab ada, perut kitab-kitab kan. Kalau sesiapa yang biasa orang kata basuh perut kan, bersihkan perut binatang ni, lembu ke kan, kambing dan sebagainya, kita dah tengok rupanya perutnya banyak lah. Itu sebabnya dia boleh ulang semula makanan dia kan, keluarkan balik, makan balik. Kalau kita ada tak? Kalau kita dah makan tu simpan, lepas tu keluarkan balik, ada tak? Tak ada lah, muntah lah lama Tapi binatang macam lembu tu, siang tu dia makan, kan? Ke malam kan ulang balik. dia tak macam manusia lah. Kalau manusia ni kita ada tempat menyimpan makanan kita, dalam peti sejuk ke, dalam bawah tudung saji dan sebagainya kan. Dalam lemari ke, kita boleh simpan makanan tu, kita boleh panaskan balik. Kalau lembu macam mana dia nak panaskan balik makanan tu? Dia tak gerti nak menguruskan. Macam manusia ni macam-macam makanan dia kan. Tengoklah tu kalau rancangan TV tu masa memasak kan. Macam-macam jenis masakan. Baik. Jadi Allah Ta'ala menciptakan perut
untuk kita dapat merasakan kelezatan makanan dan minuman serta kepuasan ketika melakukan hubungan suami isteri. Sebab kalau tak makan kan macam mana pula? Kan? Tak selesa. Jadi ketiga-tiga perkara ini dapat dirasakan begitu ketika perut yang sehat. Perut yang sehat. Kalau perut tak sehat, meragam je. Nak datang ke masjid, ke surau pun susah, tahu tak? Nak datang ke masjid, ke surau pengajian ilmu pun susah. Kenapa? Perut ni asyik meragam je kan. Ada pula yang Allah Ta'ala timpakan musibah kena penyakit dalam perut, ulcer, kanser dan sebagainya. Kita Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala bagi kesihatan. Jadi banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kesihatan yang sihat yang kita bagi pada kita. Ta'ala bagi pada kita walaupun dah lama dah ni. Tuan-tuan agak perut tuan-tuan tu dah diguna pakai berapa lama tu? Perut tuan-tuan tu dah diguna pakai berapa lama? Semenjak lahir lah. Semenjak lahir dah diguna pakai dah. Ada servis tak? Tak ada servis. Kenalah servis. Macam kereta kita lama pakai tu kan. Tukar minyak hitam lah, tukar minyak tu lah, tukar minyak ni lah, tukar minyak gearbox lah. Tak? Dalam banyak pakai, jadi tidak tu badan kita perlu juga perehat, servis lah dulu sebagainya. Baik. Antara kebaikan yang berkaitan dengan akhirat pula ialah perut membantu badan dengan mengubah makanan kepada darah dan juga air mani. Melalui air mani, seseorang mendapat zuriat dan generasi manusia akan berterusan. Hasil daripada makanan adalah yang kita makan. Sebabnya makanan kita jagalah. Jangan main hantam je, main belasah je. Apa orang makan, kita pun makan. Betul tak? Sedangkan kita ada pantang dia tak ada pantang ke dah. Perut dia okey lagi, kuat lagi. Perut kita ni nasi meragam je. Jadi kenalah jaga pantang. Jika perut dan segala anggota dalamannya seperti jantung, limpa, paru-paru dan usus sehat, maka segala anggota badan yang lain akan turut sehat daripada penyakit yang boleh menghalang daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Jadi badan kita sehat, senanglah lakukan ibadah. Kalau badan tak sehat, macam mana nak ibadah? Nak duduk pun susah, nak rukuk pun susah, nak bangun daripada duduk pun susah. Terpaksa lah orang kata berpaut ke tiang, paut ke dinding, paut pegang suami kan. Semata-mata nak bangun lah, susah bangun kan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan senang nak bangun ni. Kalau Allah Ta'ala timpakan susah bangun, payah juga kita nak ke mana-mana kan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kata Allah, aku tambahkan lagi. Kalau kamu kufur, maka azabku adalah sangat pedih. Baik, kita lihat cara mensyukuri nikmat perut. Mensyukuri nikmat perut ialah dengan menjaganya daripada memakan makanan yang haram dan juga makanan syubhah. Syubhah ialah makanan yang tidak yakini sama ada halal atau haram, serta tidak makan terlalu kenyang. Walaupun benda tu halal, kita ditegah daripada makan terlalu kenyang. Bila makan terlalu kenyang, maka badan pun jadi berat. Betul tak? Makan berat, nak buat kerja pun susah, malas dan sebagainya. Sebab makanan terlampau banyak lah. Sebab dalam perut kita ni dia ada pembahagian-pembahagian juga kan. Untuk udara kan, untuk makanan, untuk air dan sebagainya. Jadi kalau dah penuh dalam tu, dah overhaul lah. Overflow overhaul lah. Overflow lah. Susah lah nak buka. Dan kesan daripada okat makan, tengoklah obes. Kita tengok tu orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan badannya terlampau besar, sampai 300 kilo badannya, Masya Allah. Adalah, tapi bukan kat sini kan. Kita tengok dalam FB, dalam media masa kan. Sampai 300 kilo. Duduk pula rumah flat pula.
Rumah flat, lepas tu nak turun bawah pun susah. Paksa pakai bomba. Terpaksa panggil bomba tuan-tuan nak buat turun, nak pergi check, jumpa doktor dan sebagainya, nak scan semua kan. Dia bangun susah. Ada yang 300 kilo, ada 400 kilo, 500 kilo punya badan besar. Subhanallah. Kita alhamdulillah lah slim ni kan. Nanti kan berlari kerja belalah pun boleh lagi. Nampak tak? Jadi syukurlah kepada Allah Ta'ala di atas nikmat Allah Ta'ala lagi pada kita. Tak dibagi musibah macam tu. Kalau bagi musibah macam tu, nak bangun bersusah. Kalau tak ada orang yang menguruskan kita, memang tak boleh nak uruskan. Nak bangun susah. Mesti kita ada orang kita berpaut. Betul tak? Masya Allah. Baik. Kita lihat 116. Serta tidak makan terlalu kenyang. Okey. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istihya minallah haqqun haya an tahfaza ra'sa wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Al-istihya sifat malu minallah, sifat malu tu daripada Allah. Haqqun hayat, hak hidup, hak engkau yang hidup. Antah faza ra'sa, bahawa engkau pelihara akan kepala kamu lah, kepala engkau. Wa ma wa'a, dan kita pelihara benda-benda yang terdapat di sekitarnya. Wa tahfazal batna, dan kamu melihara akan perut. Wa ma hawa, dan apa-apa yang ada dalam perut, apa-apa yang serta yang ada terdapat dalam perut. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa yang dimaksud dengan hadis ini ialah menjaga kepala dan setiap apa yang ada di sekitarnya. Maksudnya menjaga pendengaran. Maksud jaga kepala ni menjaga pendengaran kita lah, telinga lah. Kemudian menjaga penglihatan kita, mata kita. Kemudian menjaga lisan kita, lidah kita. Dan daripada benda-benda tu kita pelihara daripada perkara yang haram ataupun benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang dimaksud pula dengan menjaga perut dan segala yang ada dalam perut? Perkara ini termasuklah menjaga hati daripada perkara dalam yang haram, daripada perkara dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya lah. Menjaga dengan perut tadi, menjaga hati. Dan apa-apa saja yang terdapat dalam perut kita lah, dalam anggota badan kita ni, perut, hati, limpa, jantung dan sebagainya. Semua tu ada peranan. Buah pinggang semua ada peranan. Betul tak? Kalau tak ada buah pinggang, tak ada limpa, tak ada hati dan sebagainya, kan? Jadi susah lah kita. Hidup pun susah kan? Jantung pun tak okey. Saya tengok tu orang jantung tak okey kan? Terpaksa buat operation. Sekali operation pun kadang-kadang ribu tu tak? Ribu, bukan ratus, 200. Betul tak? Ribu. Kalau tuan-tuan tak ada simpanan, macam mana? Tak ada simpanan, tak ada orang nak bagi sponsor ke, bagi pinjam ke dan sebagainya, memang susah lah. Kalau kita nak buat operation lah, kena jantung kan? Jantung aja, belum mata lagi. Mata, telinga, kalau osak, sakit dan sebagainya kan? Sebab je kita kena banyak bersyukur kepada Allah di atas nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala lagi bagi pada kita. Baik. Kemudian Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat, beliau berkata, ada satu syair dia kata, wa ta'atun mimman haraman yakul mislul bana fauqa maujin yuj'an. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mislul bana'i mislul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Maksudnya ketaatan daripada seseorang yang makanannya haram adalah seperti sebuah rumah yang didirikan di atas ombak. Masya Allah. Siapa yang makan benda-benda haram ni, ketaatan yang dibuat tu daripada benda haram. Dia rajin buat taat, tapi banyak benda-benda haram yang dia makan, benda-benda syubhah yang dia makan.
Jadi orang itu pemakaian seperti sebuah rumah, buat rumah, tapi buat rumah tombak. Lama kelamaan apa terjadi pada rumah tu? Lama kelamaan runtuh lah. Tengoklah kalau ombak. Yelah ombak ni ada masa okey lah, tenang je ombak ni. Bila angin tak kuat okey lah. Bila angin ribut datang macam mana? Ombak. Cuba tengok habis semua di lambung kan. Semua habis lambung kan kalau ombak kuat. Tengoklah tsunami tu kan. Tsunami je macam mana. Habis semua orang habis semua dianyun baik. Kemudian Ar-Arif Billah. Ar-Arif Billah ni termasuk dalam ulama sufi lah. Said Ahmad bin Idris. Beliau berkata sesiapa yang sentiasa berhati-hati dalam bersuci dan menjauhkan diri daripada najis, tetapi dia makan benda haram, maka waraknya samalah seperti warak seekor kucing yang makan najis, seekor anjing yang makan najis dan sesuatu yang kotor. Tetapi bila dia kencing, dia mengangkat kakinya supaya tidak terkena kencingnya. Masya Allah. Anjing kan apa benda tak ada makanan, semua makan semua benda dia makan kan anjing. Apalagi kalau dia lapar kan, habis semua dia dibalun tak? Contoh lain babi lagi pula lagi teruk lah, semua makan Anjing pun ada juga makan yang makan najis, benda kotor kan. Tapi bila dia kencing macam mana? Dia angkat kaki dia kan. Angkat kaki dia. Pandai lah dia angkat kaki dia kan. Takut nanti kena kaki dia. Teknik buang air. Teknik buang air. Baik. Dia dalam kitab Manhaj As-Sawi. Baik, kemudian apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan? 3 sebab kenapa perlu menjaga perut daripada makanan haram dan syubhat. Baik, ada 3 sebab tuan-tuan kenapa kita perlu menjaga perut kita daripada makanan haram dan benda syubhat. Syubhat ni ialah makanan ataupun satu benda yang tak jelas lah. Hadis pun ada sebut ada 40 kan. Ada 40. Imam Nawawi ada sebut. Saya tak ingat ada ke berapa. Keempat atau kelima lah hadis berkenaan dengan syubhat. Naklah kita menjauhkan diri pada makanan syubhat yang tak jelas, halal ataupun haram, tak ada dalil lah. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Baik. Kamu naklah bersungguh-sungguh, kata musannaf, kamu naklah bersungguh-sungguh menjaga perut daripada yang haram dan yang syubhat kerana 3 sebab. Kerana 3. Pertama, takut kepada api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan mereka itu akan harta anak-anak yatim yang secara zalim. Amwalul yatama ni anak yatim lah, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim, sebenarnya mereka hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Menjaga anak yatim ialah satu benda baik lah. Islam menggalakkan kita menjaga anak yatim. Dan Nabi juga pernah menyebutkan bahawa dalam satu hadis, sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada di dalamnya anak yatim dan dibuat baik bersama anak yatim itu. Buat baiklah kebaikan pada dia. Jaga makan, minum, pakai semua jagalah. Pelajaran dia semua dibagi kan. Itu sebaik-baik rumah. Seburuk-buruk rumah pula sebaliknya. Syarrul bait, seburuk-buruk rumah ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim tetapi tidak dibuat kebaikan kepada anak yatim itu. Tak buat kebaikan. Makan minumnya tak dijaga kan. Dipaksa budak tu bekerja teruk. Dipaksa kerja. Tak kerja kan dipukul, diperasah. Pukul dengan teruk kan. Jadi tak dibuat kebaikan anak yatim tu. Kena atas anak yatim tu pula dimakan pula. Dia ambil dimakan.
Sedangkan kebaikan tak ada, pelajaran tak dibagi pada anak yatim tu. Pakaiannya tak berganti. Makan minumnya tak tentu arah. Dipaksa bekerja, angkat benda-benda berat. Tak dibuat, dipukul, belasah. Ini satu benda yang tak elok lah. Baik. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan benda yang haram. Sebabnya makan kita punya sumber pendapatan kita, mestilah kita pastikan daripada semua benda-benda yang haram, yang tidak ada syubhah, kan, yang tak jelas. Mana-mana yang tak jelas tu naklah kita tinggalkan, jangan kita ambil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Neraka lebih layak bagi dia. Hadis ni pun sama, lebih sama macam hadis belakang tadi lah. La yadkhulul jannah lahmun nabata anil haram. Yang ini nabata minas suhti. Lapah berbeza tetapi makna sama. Dalam bahasa Arab biasalah tu. Ada lapah berbeza tu, nama-namanya lapas mustarak. Lapas mustarak ni lapah berbeza makna sama. Satu lagi lapas muradif. Lapas muradif ni lapas sama tetapi makna berlainan. Makna berlainan. Lapas dia sama tapi maknanya berlainan. Itu nama lapas muradif. Baik. Kita lihat 118 ataupun bawah itulah. Bawah garisan tu kan. Okey, dalam bawah garisan itu apa disebut? Baik. Ya Ka'bu ibni Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah. La yadkhulul jannah man nabata lahmuhu min suhtin nar aula bih. Wahai Ka'ab bin Hujrah, tidak akan masuk syurga sesiapa yang dagingnya tumbuh daripada makanan haram. Neraka lebih layak untuknya. Lebih layak untuk dia. Kemudian riwayat Tirmizi, la yarmu lahmu nabata minas suhti, la yarbu lahmu nabata minas suhtin illa kanatin nar aula bih. Tidak akan berjaya daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, melainkan adalah neraka lebih layak bagi dia. Neraka lebih layak. Betul tak? Itu sebabnya ke dalam suasana sekarang ni kita pilihlah. Dalam pelaburan ada kadang syariah, ada konvensional. Insurans tu juga insurans. Kan ada yang tak jelas, ada yang jelas. Kalau ikut pada fatwa yang insurans ni haram je. Lebih baik kita ambil takaful lah. Cuma takaful ni kadang mahal sikit. Takaful ni mahal sikit. Berbanding dengan insurans konvensional ni. Sebab yalah, walaupun mahal, kita kena ambil yang mahal jugalah. Macam mana, itu je yang alternatif yang ada. Sebab kalau kita ambil konvensional kan, tak mana-mana pelaburan tu. Sebab benda tu, duit yang kita bayar tu, dia dilaburkan. Tempat pelaburan tu kadang tak jelas. Genting lah, itulah tempat-tempat judi dan sebagainya kan. Itu sebabnya kita, kalau ada alternatif, kita ambil alternatif. KWSP kan, KWSP pun macam tu juga. Dia ada yang Islamik, ada yang konvensional. Islam syariah, ada yang konvensional. So kita dibagi pilihan. Pilihlah mana nak konvensional ke Islamik. Pelaburan tu juga kan, macam-macam pelaburan zaman sekarang ni. Kita pilihlah Islamik ke tak Islamik. Pilihan sebenarnya tangan kita sendirilah. Pilihan di tangan sendiri. Terpulang pada kita, kamu nak pilih yang mana. Tapi kita sebagai Islam pilih yang Islamik lah. Tak puas hati dari segi keuntungan. Tak banyak lah Ustaz keuntungannya. Kalau ambil konvensional ni untung banyak, 200% untung. Kalau Islamik ni keuntungannya sikit lah, 50%, 20% lah keuntungan dia. Tak banyak lah Ustaz. Jadi apa nak ambil Islamik, ambil konvensional lah Ustaz. Kan? Ini orang berfikiran pendek lah.
Yalah memang kau dapat keuntungan yang banyak. Tapi kalau keuntungan banyak pun tapi tidak ada keberkatan pun buat apa tak? Baiklah yang sudah ambilnya. Sekarang ni pilihan di tangan masing-masing kan. Masing-masing punya pilihan. Itu pulang pada masing-masing lah. Cuma dari segi pilihan tu memang dah ada. Kerajaan dah bagi pilihan. Mana kamu, mana satu yang kamu nak masuk. Masuklah. InsyaAllah. Seterusnya, kemudian daripada Sayyidina An-Nu'man bin Bashir. Masuk isyak lah. Apa bunyinya tu? Oh, dia tak keluar azan Ada separuh tompek dia azan. Dia punya jam tu terus azan. Yang nak cerita. Baik. Daripada Sayyidina An-Nu'man bin Bashir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Sesiapa yang menjaga diri pada segala benda yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haram, maka sesungguhnya dia menjadi bersih untuk agamanya dan juga dirinya. Dan siapa yang meninggalkan benda yang syubhat ni samalah seperti orang yang menjaga agama dan juga kehormatan diri dia. Siapa yang suka orang kata ambil benda syubhah ni tak jelas ini, diumpamakan seperti orang yang menternak di sekitar kawasan larangan. Sebelah ni tu. Karai yar'a haulal hima. Sama seperti orang menternak binatang di sekitar kawasan larangan. Lama kelamaan binatangnya akan masuk dalam kawasan larangan tersebut. Itulah ibaratlah yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita meninggalkan benda-benda yang syubhat yang tidak jelas halal dan haram. Baik, kemudian yang kedua, tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan sesuatu ibadah adalah tidak patut bagi orang yang mengerjakan ibadah, melainkan dia terlebih dahulu suci daripada segala kekotoran, sama ada kekotoran dalam bentuk yang dapat dilihat seperti najis, atau yang tak dapat dilihat dengan mata seperti hadas kecil dan hadas besar, serta makanan yang haram dan benda syubhah. Itu kita kena sucikan. Itu sebabnya Nabi SAW menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Kan dalam doa kan, doa yang kita baca tu bila kita habis kat wuduk kan, tu doa baca kan, innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul. Surah mana tu? Kelonli Oh, taman Kelonli. Taman Kelonli belasana lah. Baik. Jadi najis ni ada najis hukmi, najis aini. Kalau tentang mengaji kitab fiqh kan ada dua jenis najis. Najis aini, najis hukmi. Lepas itu ada lagi pembacaan najis mutawasitah, mughalazah, muhaffafah. Muhaffafah najis ringan. Mutawasitah najis pertengahan. Mughalazah najis berat. Najis yang berat. Okey? Daripada tu tadi ada dua. Aini, hukmi. Aini ni nampak dia jelas lah dilihat. Hukmi ni tak nampak. Tapi ada. Itu najis hukmi. Benda tu dah kering. Kita tahu benda tu ada kat situ, tapi dah tak nampak dah. Itu nama najis hukmi. Benda tu ada. Kalau bau ada lah. Tapi segi mata tak nampak lah. Tapi ada benda tu ada. Itu najis hukmi. Mana najis segi hukum. Macam tu. Ataupun kita sucikan najis yang boleh dilihat dengan najis dalam kekotoran dalam badan diri kita lah, seperti sifat-sifat mazmumah kan, sifat asap dengki, tomak, haloba kan, suka fitnah orang, caci orang dan sebagainya. Benda tu pun termasuk juga dalam najis hukmi juga tu. Boleh najis hukmi juga daripada satu sudut lain lah. Macam tu. Baik. Jadi yang kedua, tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan suatu ibadah adalah tak patut bagi orang mengerjakan ibadah
melainkan dia mesti terlebih dahulu suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau tak dapat dilihat dengan mata seperti hadas kecil, hadas besar, berjunub, betul tak? Serta makanan yang haram dan yang syubhat. Okey. Yang ketiga, ibadah tidak diterima, ghairu makbul. Tidak makbul lah, tidak terima. Orang yang makan makanan haram dan yang syubhat ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Jika dia mengerjakan juga, maka ibadah tak terima. Nampak? Ibadah tak terima. Penat je lah. Penat je lah. Orang kata bagi sumbangan, penat je lah kan. Tolong orang, bantu orang. Ada orang susah, dia pergi tolong, pergi bantu. Tapi makanan yang dia makan benda haram, benda syubhat dan sebagainya. Jadi jika dia mengerjakan juga, maka dia tidak terima. Jika dia tidak mendapat apa-apa, melainkan hanya penat sajalah. Penat, letih kan. Bantu orang, tolong orang, tapi makan benda haram. Nauzubillah min zalik. Okey. So, jangan kita bagi makan. Ingat tak kadang-kadang ada iklan kan? Iklan waktu buka puasa kan? Ingat kan waktu buka puasa biasa ada iklan tu lah. Iklan orang kata ni lah kes-kes makan rasuah ni. Makan rasuah, dia bagi anak dia makan minum. Jadi anak dia bini dia pujilah. Terima kasih bang kan? Terima kasih bang, terima kasih ayah. Makanan sedap atas meja. Kan di iklan, ingat iklan kan? Tapi lepas itu yang si suami ni kan fikir balik renung jauh, semua rupa benda-benda haram dia ambil. Rasuah sana, rasuah sini. Tu dia bagi makan anak bini dia. Anak bini dia tak tahu. Tak tahu. Tuk-tuk tiba-tiba kena tangkap. Itu bahaya dia. Baik. Rasulullah SAW bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa asyahru, wa kam min sha'imin laisa min siyamihi illa ju' wal zama'u. Wal zama'u. Zama'u ni dahaga. Maksudnya berapa ramai orang yang bangun malam untuk beribadah tetapi tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya, daripada berdirinya. Itu melainkan hanya berjaga malam. Dan berapa ramai orang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga je. Penat je lah kan. Puasa penat je, kata berlapar tapi tak ada apa-apa. Nauzubillah min zalik. Boleh tuan-tuan? Kita sikit lagi nombor 120 tu. Riwayat Ad-Darimi dengan sedikit perbezaan lafaz. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atash, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa syahru wa ta'abu. Mungkin sahaja orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan mungkin sahaja orang yang bangun malam tidak mendapat apa-apa daripada qiyam itu melainkan hanya berjaga malam. Dan juga letih sahaja. Penat, letih, lemah, lesu dan sebagainya. Tapi tak dapat apa-apa pahala. Yang kita nakkan semua nak pahala kan. Ada salah ke kita dapat nak mohon pahala? Tak salah pun. Sebab derajat orang ikhlas ni ada macam-macam derajat juga. Kalau sebut dalam kitab Tuhfatul Murid tu, dalam kitab Tuhfatul Murid orang yang ikhlas ada tiga kategori orang ikhlas. Satu tingkatan paling tinggi, satu pertengahan, satu bawah lah, tapi masih ikhlas lagi. Yang pertama ikhlas yang paling tinggi, maknanya dia melakukan ibadah tu dia tak nakkan apa-apa. Dia tak nak apa-apa. Bukan kerana dia takutkan neraka, bukan nak syurga, tapi dia buat dia benar-benar ikhlas lah lillahi ta'ala lah. Itu golongan pertama. Ni derajat paling tinggi. Yang kedua, dia buat ibadah itu kerana nakkan pahala, nakkan syurga,
kan, dan untuk menghindarkan diri pada neraka. Hindarkan daripada neraka. Ini golongan yang kedua. Ini ikhlas tingkatan mutawassit, pertengahan. Yang ketiga, ikhlas yang bawah, mana dia melakukan ibadah tadi dengan tujuan untuk supaya dia mendapat kemuliaan lah. Kemuliaan daripada Allah Ta'ala, dan juga supaya terhindar daripada segala musibah. Musibah, perlu bencana, balak-balak dan sebagainya kan. Itu tujuan dia tadi lah. Itu tingkatan ikhlas yang bawah sekali lah. Selain daripada tu, maka dikatakan sebagai riak. Lain mana tu lah. So tuan-tuan pilih lah, tuan-tuan nak darjah paling mana, atas sekali ke, pertengahan ke, mutawassit ke, ataupun adana. Adana di bawah. Adana. Dunia. Perkataan dunia tu daripada adana lah. Dunia tu adana. Adana, dunia ni boleh bermakna hina, ataupun adana ni mana adana dekat. Dekat maksudnya keuntungan yang dekat. Keuntungan yang dekat. Mana kata ganjaran yang dekat saja. Lepas tu habis ganjaran, tak ada lagi dah. Kita nak ganjaran yang jauh. Jangan akhirat tu mana akhirat lah. Maksudnya jalan jauh tu akhirat besok. Yang ajarannya lebih, dia punya ganjaran lebih kekal berbanding dengan ganjaran dunia tidak kekal. Baik, kemudian kepentingan bangun malam. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah tuan-tuan pengajian kita, perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan dengan ada pengajian kita, insya-Allah akan dapat memantapkan lagi kan jiwa kita, semangat kita kan, roh kita untuk lebih kuat untuk mengerjakan ibadah dan juga melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, ada pertanyaan tak? Kalau ada pertanyaan, ada soalan dah? Ada tuan-tuan? Tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salihin wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an fatayya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala qudwa 'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daqish syaqa wa usul qada wa asmasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.